Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Selamat datang kepada yang baru di dalam channel ini dan yang sudah lama bersama di dalam channel ini. Admin ucapkan jutaan berbilion terima kasih. Saudara-saudara, sudah pasti mana-mana pemimpin yang besar, pemimpin politik yang cuba untuk mengambil hati rakyat Sabah pasti pernah menyebut ataupun akan menyentuh pembawaan perjanjian Malaysia atau perjanjian Malaysia Agreement MA63, MA63. Mungkin itu adalah salah satu cara untuk mengambil hati rakyat Sabah ataupun mungkin kepimpinan politik di Sabah. Baru-baru ini bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi jaminan MA63 jadi manifesto utama. Akhirnya Muhyiddin Yassin bersuara akan memberi jaminan kepada rakyat Sabah bahawa MA63 menjadi manifesto utama Perikatan Nasional. Seperti yang kita tahu, pilihan raya negeri Sabah dijangkakan diadakan pada 2025. Presiden Bersatu pula dalam satu kenyataan memberi jaminan tuntutan bayaran 40% kepada Sabah yang termaktub dalam MA63 akan dimasukkan ke dalam manifesto PN pada PRN ke-17 di Sabah akan datang. Adakah di sini Parti Bersatu ataupun Perikatan Nasional Sabah sekiranya akan menang PRN 17 Sabah akan datang? Adakah PN akan mengisi kuota ketua menteri dan menteri-menteri di dalam kabinet kerajaan negeri Sabah yang baharu nanti? Adakah Muhyiddin boleh menjadi ketua menteri Sabah? Sampai kata rakan ada cakap Hadi Awang yang pernah menyentuh berkaitan dengan politik Sabah sampai mencalonkan, mungkinkah Hadi Awang boleh jadi ketua menteri Sabah sekiranya PAS ingin menawan Sabah? Saudara-saudara, berkaitan dengan ini saya melihat dalam satu ruangan komen berkata, kita sebagai rakyat Sabah tidak terima di Sabah kalau rakyat ada pilih PN, berarti bukan rakyat Sabah. Ada yang kata jaga parti masing-masing. Muhyiddin tak sayang rakyat Sabah, dia lebih sayang wang sakau jika dia dapat merentah Malaysia. MA63 tu cakap lepas saja supaya orang Sabah menyokong parti PN. Isu cakap pasal MA63 jangan ceritalah bayang-bayang, habuk pun tiada nampak. Jadi sebenarnya adakah Muhyiddin hanya membuat kenyataan sedemikian untuk mengambil hati rakyat? Muhyiddin berkata Bersatu tidak akan berputus asa untuk menang kembali di Sabah selepas parti itu dikhianati wakilnya Datuk Seri Haji Jinur. Boleh menang ke saudara? Belum lagi menang, tapi saya nak ucap tahniah. Kiandi, dia cerita apa sudah terjadi pada waktu kita pimpinan negara. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan kenyataan Muhyiddin, rakyat Sabah cuba komen. Muhyiddin beri jaminan MA63 jadi manifesto utama PN. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Kita telah terima berita di mana lantikan pengerusi Pakatan Harapan yang baharu. Pengerusi PH yang baharu. Sudah pasti pemimpin yang dipilih ini adalah pemimpin yang mendapat undian majoriti dan sudah pasti menjadi pilihan di kalangan parti. Seperti yang kita tahu,
parti komponen di dalam Pakatan Harapan, PKR, DAP, Amanah, dan APKO di Sabah. Dan pada akhirnya, PH telah memilih pengerusi Pakatan Harapan yang baru. Bukan di peringkat persekutuan, tetapi pengerusi PH Sabah yang baru telah dipilih, yaitu Datuk Iwan Benedict. Saya ada beberapa kenalan yang menyebut nama Datuk Iwan, di mana beliau adalah seorang pemimpin yang sangat baik, yang telah banyak menyumbang kepada rakyat sekitar kawasannya, dan pemimpin yang sangat mesra rakyat. Saudara-saudara, terdapat spekulasi ataupun terdapat cadangan daripada rakan-rakan berkata, setelah pengerusi PH Sabah yang dilantik baru ini, selepas Christina kalah pada pemilihan, adakah dengan ini pengerusi PH Sabah mempunyai satu masa depan yang cerah untuk menjadi Ketua Menteri Sabah yang baru? Saudara-saudara, Iwan dilantik pengerusi Pakatan Harapan Sabah baru. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu, Datuk Iwan Benedict, dilantik sebagai pengerusi PH Sabah menerusi pemilihan dalam Mesyuarat Agung PH Sabah pada Ahad. Pemilihan tersebut dibuat secara undian bersama pimpinan parti komponen dalam PH, dan Iwan telah menewaskan penyandangnya sebelum ini, Datuk Christina Liu. Iwan ketika ditemui menyifatkan pelantikannya itu menjadikan Pakatan Harapan Sabah berwajah baru dalam kepimpinan gabungan tersebut. Saya fikir ia memberi satu wajah baru. Tetapi paling pada saya, PH itu dalam gagasan yang lebih besar di bawah kerajaan perpaduan yang dipimpin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. PH tidak dikira dipimpin oleh Parti Keadilan Rakyat atau DAP atau Parti Amanah Negara ataupun APKO, mempunyai tanggung jawab yang sama memastikan masa depan Sabah itu lebih baik dalam Persekutuan Malaysia. Seperti yang kita tahu, PH juga antara parti komponen di dalam sebahagian daripada kerajaan negeri, termasuk Perak, Pahang, Melaka, dan Sabah. Sabah hari ini yang dipimpin oleh Haji Jinor sebagai Ketua Menteri, yang juga menjadi pemimpin tertinggi GRS, Gabungan Rakyat Sabah, di mana PH juga adalah sebahagian daripada kerajaan negeri Sabah. Terdapat cadangan dan pandangan, mungkin pada sekiranya Ketua Menteri Sabah Haji Jinor letak jawatan, ataupun mungkin sudah sampai masanya beliau dipecat atau digulingkan, ataupun lebih sopan sikit, dipecat ataupun tamat, rakyat tidak lagi memilih Haji Jinor. Adakah ini adalah pengganti terbaik bagi Ketua Menteri Sabah, yaitu Datuk Iwan Benedict? Saudara-saudara yang saya amat hormati, baru-baru ini skandal Rasodi Sabah telah menjadi viral di media sosial, di mana juga menyebut nama Ketua Menteri. Dan di sebalik cerita ini, timbullah pula konspirasi politik untuk menjatuhkan Ketua Menteri Sabah. Jadi semua ini menjadi persoalan lah. Kalau Ketua Menteri Sabah memang benar-benar bersalah dan beliau terpaksa lepaskan jawatan, adakah Datuk Iwan Benedict menjadi pilihan yang pertama untuk memegang jawatan Ketua Menteri Sabah? Apa komen Anda?